A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan kurnianya lagi pada malam ni kita akan terus berdapat bersama mengikuti program Generasi Al-Quran. Untuk pada malam ni kita akan ikuti siri yang ke-45 insyaAllah. Kita dah sampai ke siri 45 sejak daripada 12 bulan Ogos yang lepas kita bermula, dan sekarang ni dah sampai 45 siri, lebih daripada sebulan dah. Kita bersama setiap hari dalam program ni insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memulakan program kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah seperti mana biasa program kita teruskan, yang mana program kita akan melibatkan tiga slot, di mana pada slot pertama kita akan membaca Al-Quran setiap hari 2 muka surat, dan pada malam ni insyaAllah kita akan dipimpin oleh guru ataupun tetamu undangan kita pada malam ni, iaitu Ustaz Muhammad Akram bin Muhammad Sharif insyaAllah. Jadi Ustaz pun dah berada bersama kita dalam Google Meet ni sejak daripada pukul 9.23 tadi, tak silap saya. Dah ada menyertai. Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz yang dapat sertai Google Meet ni awal. Jadi lega kepada saya kerana insyaAllah bila Ustaz dah ada, kita boleh teruskan program dengan jayanya insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan ikut bacaan Ustaz Muhammad Akram bin Muhammad Sharif, iaitu kita akan baca surah An-Nisa ayat 80 hingga 91. Ayat 80 hingga 91, muka surat 91 dan 92. Muka surat 91 dan 92 Al-Quran kita. Jadi itu adalah surat yang pertama insyaAllah. Kemudian selesai saja bacaan dua muka surat daripada surah An-Nisa tersebut, kita minta yang berbahagia Ustaz untuk meneruskan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan dengan slot yang kedua, iaitu tazkirah ataupun yang kita namakan sebagai content. Jadi nak minta Ustaz, Ustaz boleh teruskan memberi kuliah sehingga selesai insyaAllah, dan seterusnya saya akan membuka kepada tuan-tuan dan puan-puan para peserta program ni untuk berinteraksi dengan Ustaz insyaAllah pada slot yang ketiga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi melancarkan program ini supaya dia dapat berjalan dengan lancar dan baik, minta kepada tuan-tuan, mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat memasang kamera tuan-tuan dan puan-puan, onkan kamera tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita dapat bersama-sama dalam majlis ni bersama-sama Ustaz insyaAllah. Ustaz dapat melihat anak murid dia dan anak murid dia melihat guru dia insyaAllah. Jadi mintalah, mohon sangat-sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya janganlah keberatan untuk onkan kamera masing-masing insyaAllah. Yang pertama. Yang kedua, minta tuan-tuan memberikan fokus terhadap pengajaran bila tuan-tuan berada di depan kamera. Jadi maksud dia memang tuan-tuan akan dapat beri fokus, dan Ustaz pun tahu bahawa anak murid dia ada bersama dengan serius mengikuti
apa yang disampaikannya. Dan tuan-tuan dengar dengan baik-baik dengan memastikan tuan-tuan besarkan speaker tuan-tuan, insya-Allah. Dan yang ketiga dia, minta juga tuan-tuan dan puan-puan memastikan tuan-tuan tak mengganggu program ni, kerana beberapa hari yang satu hari ke 2 hari lepas tak tahu, bila saya tak pesan, masih lagi ada yang memasang dia punya mikrofon dia. Dia onkan mikrofon dia semasa ustaz membuat penyampaian. Jadi kita ada 2-3 bunyi yang akan mengganggu. Jadi sepatutnya sewaktu penyampaian ustaz hanya satu saja pembesar suara yang hanya satu saja mikrofon yang berfungsi, iaitu pun mikrofon ustaz. Jadi kita kalau begitu, kita akan dapat mendengar suara ustaz dengan jelas. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang lain juga ada pasang, jadi gangguan sekeliling, bunyi sekeliling akan mengganggu program. Jadi minta tuan-tuan mulai sekarang, bolehlah senyapkan tuan-tuan punya mikrofon ataupun offkan mikrofon, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ustaz pun dah ada bersama kita. Surah pun kita dah tahu apa yang nak baca, itu surah An-Nisa. Ayat dia 80 sampai 91, muka surat 91 dan 92. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Akram bin Muhammad Sharif untuk meneruskan program dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Jadi sebelum kita membaca surah An-Nisa, sama-sama kita tadah tangan dulu baca doa sebelum membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu nafsan Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis Tuan Haji Rahim, PJK Surau Jayawijaya, tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Rahim lah kerana sudi jemput saya untuk slot program Generasi Al-Quran pada malam ini. Jadi sebenarnya saya ni tak apa-apa nak pandai nak bercakap sangatlah di depan orang ramai kan. Jadi saya cuba ingin berkongsi adalah dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, mengenai tentang bagaimana kita nak mentadabbur ya dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya nak berkongsi ya tentang cara-cara bagaimana kita nak bertadabbur dengan Al-Quran. Baik, yang pertamanya apa itu tadabbur ya? Apa itu tadabbur? Jadi tadabbur ni ialah maksudnya bagaimana kita nak menyelami, mendalami Al-Quran itu sendiri. Baik ketika kita membacanya ataupun sedang memahaminya ataupun kita praktikkan dalam kehidupan kita lah, dalam kehidupan seharian kita. Baik, yang pertamanya untuk kita mentadabbur Al-Quran, yang pertamanya perlulah kita niatkan ikhlas dalam membaca Al-Quran. Ya, maksudnya sebelum kita nak baca tu pasang niat betul-betul. Bagaimana kita pasang niat betul-betul untuk kita nak baca Quran, bukan yang bacaan kita baca ni dalam keadaan terpaksa ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan semua, saya rasa tak ada masalah lah dalam membetulkan niat kita ni. Kadang-kadang kalau kita tengok yang anak-anak kita lah, anak-anak kita ni, kita nak bentuk anak-anak kita ni untuk generasi Al-Quran. Yang seterusnya bagaimana kita nak mengikhlaskan diri mereka ni supaya dapat membaca Al-Quran dengan ikhlas lah. Ya, bukan kerana dipaksa, tak payah suruh pun, baca sendiri. Kadang-kadang bila dekat rumah ni, biasalah baru nak kena suruh banyak kali kan, banyak kali kena boleh suruh kena sekali baru tak boleh baca lah kan. Anak kita tu ikhlas dalam membaca Al-Quran. Kemudian nombor duanya, kita boleh kaitkan kandungan Al-Quran ini dengan kehidupan seharian kita. Kita kaitkan kehidupan Al-Quran ini dengan kehidupan kita. Contohnya kadang-kadang bila kita baca Al-Quran, kita tengok terjemahan kan, kita tengok terjemahan ayat Quran tu kan, kadang-kadang terkena kepada diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang terkena kepada diri kita sendiri. Contoh bab menjaga mulut ya, menjaga mata yang dalam Quran sebut ya. Bila kita baca Al-Quran tu dengan terjemahan, kita kaitkan dengan diri kita sendiri. Ya, kita kaitkan dengan diri kita sendirilah, supaya kita dapat merelokkan lagi kehidupan kita dengan mendalami Al-Quran tu sendiri. Kemudian yang ketiganya, ya, kita membaca Al-Quran tu dengan hati yang bersih. Ya, dengan hati yang bersih. Bila semakin banyak kita membaca Al-Quran itu, ya, kita perlu percaya dan yakin, ya, insya-Allah Allah Ta'ala akan membersihkan sedikit demi sedikit dalam hati kita lah, supaya tidak ada perasaan-perasaan yang tidak baik ataupun dalam hati kita ada prasangka yang tidak elok dan sebagainya lah ya.
Jadi saya rasa takat itu sajalah ya pada malam ni. Saya pun tak berapa nak cakap sebenarnya. Okey, baik, terima kasih kepada semua. Saya kembalikan kepada Cikgu Rahim selaku pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah memimpin kita dalam bacaan Al-Quran tadi. InsyaAllah kita dah dapat baca 2 muka surat Al-Quran malam ni. Muka surat 91 dan 92 surah An-Nisa bersama dengan Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah kita dengar bacaan tadi sangat baik, insyaAllah. Tuan-tuan dengar saja pun dapat pahala. Tuan-tuan baca bersama pun okey, boleh dapat pahala, insyaAllah. Tuan-tuan, selepas tu kita juga dapat mendengar sedikit tazkirah daripada Ustaz. Kali ni memang full 10, kuliah 10 minit daripada Ustaz, iaitu berkaitan dengan bagaimana kita nak mentadabur Al-Quran yang telah disebutkan oleh Ustaz tadi, supaya memang kalau kita dengar kalau kita baca Al-Quran saja masih kurang, ada kekurangan dalam usaha yang kita buat. Tetapi kalau kita boleh dapat baca Al-Quran, kemudian baca terjemahan dia, kemudian tadabbur ayat-ayat tersebut, kalau kita ahli, sangat baik dan sangat dapat mengisahkan kita, dapat meningkatkan keimanan kita dan sebagainya. Kerana Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Jadi kita akan dapat mengetahui pendekatan ataupun bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menjalani kehidupan sebagai umat Islam yang sebenarnya, iaitu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, insyaAllah. Kita akan dapat temu dalam Al-Quran, insyaAllah. Kerana kita tak bersama dengan Rasulullah ketika Rasulullah dibangkitkan sebagai Rasul kita, kita bukan sezaman dengan dia. Jadi, tetapi dia telah tinggalkan kepada kita Al-Quran dan juga sunnah untuk kita jadikan panduan, insyaAllah. Kalau kita membacanya, kita mentadaburnya, insyaAllah kita akan dapat menjadi umat Rasulullah yang baik, seperti mana yang kita jadikan tajuk program kita, itu generasi Al-Quran. Jadi generasi Al-Quran adalah generasi yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, kerana Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, dan Rasulullah itu adalah pimpinan kita ataupun Rasul kita, dan kita juga mengharapkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan mengenai kelebihan mentadabbur Al-Quran, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Akram bin Muhammad Sharif, sebenarnya kalau saya lebih kenal Ustaz sebagai imam kami, imam tarawih kami. 2-3 hari yang lepas kita ada Ustaz Muhammad Hafiz Jasmi. Jadi kami punya imam sebelum ni adalah Ustaz Muhammad Hafiz bin Jasmi. Kemudian dia pindah, dapat jadi sebagai guru tetap, pindah ke Padang Serai, duduk di Kulim. Jadi dia tak boleh dah nak berulang alik setiasa untuk program tarawih kami, kalau tidak dia duduk di taman kami sekali. Jadi maka kami pun dapat berita, kata Ustaz Muhammad Akram ada dekat dengan kami dan boleh terlibat. Ustaz duduk di Taman Jawi Indah ke? Ya. Sebelah ya, kami Taman Jawi Jaya dengan Taman Jawi Indah tu dekat sebelah ya. Jadi kita dapat berita daripada Ustaz Usman, Ustaz Usman Jabri. Jadi alhamdulillah kita dapat pengganti untuk iman tarawih kita. Jadi tuan-tuan dengar bacaan Ustaz tadi, begitulah bacaan dalam solat tarawih kami. Sangat lancar dan sangat jelas sebutan yang disampaikan oleh Ustaz. Jadi itu yang saya kenal. Saya pun dah lupa Ustaz sebenarnya bertugas di mana. Kami juga ada terlibat dengan program di Masjid Daerah Sekolah Perkhidmatan dulu. Kami besok di Pulau Pangkong bersama dalam program apa dipanggil yang mesti buat program, ada satu program untuk masjid tu.
Dia untuk macam jawatankuasa kecil masjid kan, dia buat biru-biru dia untuk berbincang untuk perancangan jawatankuasa masjid daerah Sepang Selatan. Jadi kami pergi. Jadi itulah sedikit yang saya kenal, tapi saya tak tahu ustaz sekolah mana lagi nanti. Jadi oleh sebab tu bagi merangsang para peserta kita untuk berinteraksi, jadi saya nak minta lah kalau boleh ustaz takruf sedikit mengenai latar belakang ustaz, pengajian ustaz, asal di mana, orang mana, lepas tu ngajak di mana sekarang ni, pendidikan ustaz macam mana. Jadi dengan segala hormatnya nak minta ustaz kadar takruf diri. Silakan kepada Ustaz Muhammad Akram. Ya, terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram bin Muhammad Syarif, berasal daripada Semenanjung, Perak. Berasal daripada Perak lah. Jadi mai datang Pulau Pinang ni kira seorang diri lah waktu tu. Tak ada saudara mara yang berada di sebelah utara ni, ya. Jadi dari segi pendidikan, sekolah rendah di SK Semenanjung, kemudian masuk sekolah menengah Mak Tafiz Al-Quran Malinawa, MTQ Malinawa, Kampar, Perak. Yang terakhir kemudian ke Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian masuk ke KPLI Jakob dan sekarang bertugas di SK Sungai Duri, Kampung Sungai Duri sekarang ni lah. Dan sudah berada di SK Sungai Duri, sekali berada di utara ni sudah 10 tahun merantau. 10 tahun merantau lah. Jadi memang tak ada adik-beradik lah di sebelah utara ni. Semuanya Perak dan ke bawah. Perak, KL dan ke bawah. Isteri orang mana Ustaz? Bukan orang sini kah? Isteri pun Perak juga. Bagan Datuk. Isteri pun asal Bagan Datuk, Perak. Waktu tu saya datang ke sini ni bujang lah. Waktu tu bujang. Itu 2 tahun, 3 tahun lepas tu baru berkahwin, bawa isteri ke sini. Duduk ke sini lah. Ustaz, Bagan Datuk ni Jawa kau Ustaz? Bagan Datuk isteri belah saya tu Jawa asal kalau tak silap. Kampung Pasang Api. Saya Sungai Manila Ustaz, Hutan Melintang Perak. Hutan Melintang. Oh ya. Ya. Sana pun dah maju dah sikit. Sikit lah. Okey tuan-tuan, ya. kita dah dengar sedikit takruf daripada Ustaz Muhammad Akram kita. Ustaz muda lagi insya-Allah. Baru berapa tahun tadi Ustaz kata Hikmat? 10 tahun. 10 tahun baru. 10 tahun. Biasanya kalau orang nak pencin dia sampai 35 tahun Ustaz. Baru 10 tahun. Jauh lagi tu. Baru jauh lagi insya-Allah. Jadi jauh lagi. Jadi kita pernah dengar jadi saya rasa itu sebagai pembuka cerita untuk sembang-sembang dengan Ustaz. Jadi kalau ada apa-apa nak sembang dengan Ustaz, jadi silakan. Adakah tuan-tuan ada apa-apa nak sembang, silakan. Haji Bukhari ada nak sambung tadi, dah dengar dah ada orang dekat apa. Haji Bukhari memang sah Jawa. Jadi ada apa-apa nak sembang? InsyaAllah. Dalam tu dia tanya Semenanjung tahun berapa keluar? Dalam mana? Dalam mesej? Dalam mana? Dalam mesej lah? Dalam mesej. Oh, saya rasa ni ada orang yang duduk Semenanjung ni, rasanya Zalina ni yang tanya saya tengok. Tak ingat lah ni, kena kira balik ni. Tahun bila tu? 90. Tak ingat saya keluar last tahun bila tu, 90 lebih lah. Yang tanya tu Cikgu Zalina, Zat.
dia pun sekarang ni duduk menetap di Manjung sana, mengajar di sana lah, pencin di sana, baru pencin sama dengan saya umur. Oh, Cikgu Zalina. Rakan sekolah saya di Bagan Serai, insya-Allah. Tapi bertugas di sana dan ada rumah di sana dan menetap di sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lain-lain kalau tuan-tuan nak hantar mesej pun boleh, nak sembang ni, ada tuan-tuan nak sembang dengan Ustaz, silakan. Ya kalau Ustaz, kata tadi Ustaz belajar di sekolah tahfiz, jadi maksud dia memang Ustaz, bila Ustaz selesai di sekolah tu, kalau selesai tahfiz 30 juzuk Al-Quran? Ya, saya khatam di sekolah tu, MTQ Malenawa Kampar, Perak. Berapa tahun Ustaz ambil masa untuk apa dapat selesaikan 30 juzuk? Waktu hafazan untuk selesaikan hafazan 30 juzuk, saya ambil masa waktu tu 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan lah. Dah cepat lah. Pasal apa di SMTA ni pun tebal, Ulul Albab, tempoh program lupa daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 dalam tempoh tu untuk hafal, untuk ada yang berjaya sampai 5 tahun tu, ada yang mungkin 4 tahun tu. Kalau di SMK tu sebab dia ada silibus, setahun kena dapat berapa. Kalau yang biasanya, kalau MTQ biasa ni, dia tak adalah tetapkan silibus. Kalau boleh pecut secepatnya lah. Di sekolah Ustaz ada akademik sekali ke? Di tahfiz Ustaz, macam SMKA di Kuala Lebat ni memang dia ada silibus, dia pun campur waktu pecah waktu untuk akademik dengan tahfiz. Jadi yang di sekolah Ustaz macam mana? Akademik tak ada. Cuma kelas tuition mingguan je mereka buat. Tuition mingguan untuk cover subjek-subjek teras lah waktu tu. Subjek-subjek teras waktu tu. Jadi lebih fokus pada hafazan lah waktu tu. Jadi waktu tu bila fokus pada hafazan ni, bila duduk dalam lingkungan pelajar-pelajar tahfiz ni, biasalah kalau yang bagus, yang rajin tu semuanya berlumba-lumba lah untuk khatam ni. Yang berlumba-lumba untuk khatam hafazan kan. Ustaz ada soalan dekat mesej ni. Assalamualaikum Ustaz, boleh kongsikan tip dan kaedah hafazan anak yang kecil ketika anak kecil masuk tahfiz? Apa tip dia kalau daripada muda lah? Ada tip tak kaedah macam mana nak menghafaz Al-Quran? Baik, tips dan kaedah hafazan. Kalau segi kaedah hafazan ni banyak cara lah. Ada orang yang untuk menghafal ni dari segi masa dia, ada yang ambil waktu selepas maghrib, ada yang sebelum subuh pun ada juga menghafal sebelum subuh. Dia berkata sebelum subuh ni otak fresh, kosong kan. Kalau ada setengah tu ada yang selepas maghrib. Jadi sebenarnya saya rasa ikut individu tu sendirilah untuk menghafal lah kan. Ada yang sesuai selepas subuh pun boleh juga, selepas maghrib pun boleh juga. Cuma macam kat mak tahfiz ni, biasa kalau waktu pagi tu pukul 7, pukul 8 tu bila dah masuk kelas, dah nak kena hantar hafazan kepada ustaz lah kan. Jadi kalau jenis yang di guard ni, lepas subuh pun dia boleh cak hafazan tu. Tapi kalau yang puratanya biasanya orang hafal lepas maghrib. Lepas tu perangat balik hafazan tu selepas subuh. Lepas tu hantar hafazan dekat guru pada pukul 8 lah, lebih kurang macam tu. Kemudian tip dan kaedah hafazan untuk anak yang kecil nak masuk tahfiz.
Jadi kalau anak yang kecil nak masuk tahfiz ni, anak kecil yang masuk tahfiz ni, kalau yang kecil-kecil ni, kalau saya, pendapat saya lah, ya, baguslah. Tapi kalau elok lagi biar dia dapat baca hafazan tu dengan boleh baca Al-Quran sekali lah. Kalau kita tengok yang kecil-kecil ni sebenarnya kalau mereka dengar berulang kali YouTube ke ataupun di TV ke, berulang kali surah itu, satu surah tu, sebenarnya budak-budak kecil ni dia cepat tangkap. Dia cepat tangkap hafazan ni. Kalau surah pendek-pendek ni kalau diulang minimum 20 kali, 30 kali boleh. Sekejap dia boleh dapat. Kalau yang dewasa ni lain sikit lah kan. Mungkin dari segi kita punya ketebatan masa kita tu tak dan ya. Jadi kalau boleh biar bila hafazan tu hafal dan boleh baca sekali. Ada yang murid-murid ni dia hafal tapi dia tak boleh nak baca. Jadi kalau boleh dapat dua-dua sekali. Membaca dan menghafal. Ini soalan ni ya, bagaimana dengan pemakanan semasa hafazan? Adakah perlu dijaga? Makanan ya, ketika hafazan ya. Kalau saya dululah, daripada sekolah menengah sampai sekarang ni, saya memang tak makan yang organ dalam lah. Saya tak makan organ dalam. Perut ke, sup-sup lidah kan. Itu saya tak makan lah. Saya dari segi usia saya memang tak makan lah. Itu orang cakap kepala ikan kan. Kepala ikan pun sekarang baru saya makan sikit. Kalau dulu tak makan lah. Ni main pining ni. Terpaksa makan jugalah. Sebab dia kata sedap sangat kan. Jadi kena makan juga. Kalau duk Perak tak makan sangat. Duk Penang memang makan lah. Kemudian anak umur 9 tahun. Mudah hafal dan mudah juga lupa. Macam mana nak kekalkan ingatan hafazannya? Umur 9 tahun. Untuk mengekalkan hafazan. Nak mengekalkan hafazan ni tak ada cara lain selain mengulang sahaja. Itu pelbagai kaedah. Ada mengulang dengan membaca. Tengok, baca, ulang. Ada yang mengulang pakai handphone saja, dengar. Kita dengar surah yang kita dah hafal. Contoh surah Al-Masad. Surah Al-Masad kita dengar. Habis tu kita baca dalam hati lah. Kita tak tengok Quran, kita ulang dalam akal fikiran kita aja. Ada juga ngulang tengok saja, tak baca dalam hati, tengok je. Tengok. Biasanya yang budak-budak tahfiz ni, kalau dia nak ngulang cepat kan, dia nak ngulang cepat tu, kadang-kadang kita dengar dia punya baca pun macam tak berapa jelas. Tengok-tengok 1 minit, 1 muka surat. 1 minit, 1 muka surat. Punya laju. Sebab nak ngulang tu banyak. Ada yang tengok je pun ada juga. Tapi kalau umur 9 tahun ni, kalau bagi dia seronok untuk mengulang hafazan Al-Quran, kita boleh pasangkan baca Al-Quran dekat rumah ataupun dalam kereta ke. Prof yang tanya dengan makanan. Itu makanan. Itu saja. Okey, tuan-tuan. Ustaz, yang Ustaz kata kita pelajar-pelajar dia hafal pagi-pagi tu, lepas tu dia nak hantar apa maksud hantar tu? Hantar kepada Ustaz dia. Hantar tu maksud hantar hafazan lah. Hantar hafazan. Maksud dia baca depan Ustaz dia lepas tu. Ya. Tasmik lah, kita sebut tasmik. Yang kita dapat semuka ke, 2 muka ke. Ada orang yang dapat banyak, 3 muka pun sehari pun boleh, 3 muka sehari. Kan? Ada yang lambat sikit, 1 hari 1 muka. Tapi 1 hari kena hantar lah. Kalau tak hantar, kena makan rotan lah. Itulah jawapannya. Ui, memang untuk guru tapi memang mereka menggunakan rotan lah.
tak jadi masalah lah. Itulah muadatan tu, yang rotan tu maksudnya bagi gempak je lah kan, bagi gempak je. Garang-garang macam tu. Semua yang dah dapat berjaya hantar khatam dengan Al-Quran 30 juzuk dengan ustaz depa, adakah depa semua memang dapat mengekalkan tahfiz depa, dapat mengekalkan bacaan 30 juzuk tu tanpa tengok Al-Quran bila dah lama tinggalkan sekolah? Yang mana dah jadi hafiz tu macam mana dikekalkan? Maksudnya macam mana nak mengekalkan hafazan setelah tamat mak tahfiz lah ya? Ya. Yang ni terpulang kepada Berat tak Ustaz? Berat tak kerja nak mengekalkan 30 juzuk Al-Quran dalam dada ataupun dalam ingatan kita? Susah ke senang? Bila kita dah selesai tahfiz dah 30 juzuk, berat ke susah ke senang untuk mengekalkan dia 30 juzuk dalam ingatan kita? Baik. Kalau nak mengekalkan hafazan Al-Quran dalam kepala kita 30 juzuk tu memang beratlah, satu tugas yang berat ya. Orang kata enjin panas. 30 juzuk ni nak masuk dalam kepala kita ni, orang kata boleh jam lah, boleh jam kalau tak jaga elok-elok kan. Jadi sebab apa kita hari-hari kita orang kata kita tekan otak kita ni untuk hafazan, apatah lagi untuk bila nak mengulang tu. Hafazan tu boleh tahan lagi. Nak mengulang tu, sebab kalau nak mengulang tu, kalau di mak tahfiz tu, kalau nak mengulang tu, bayangkanlah kalau dah hafal 30 juzuk, sekali ulang 3 juzuk, sehari 3 juzuk. Kan, masa lagi nak menghafal pula hafazan baru kan. Jadi satu tugas yang berat lah. Jadi bila dah keluar daripada mak tahfiz ataupun dah bekerja apa semua tu, kena pandai bahagikan masa lah untuk mengulang balik ayat-ayat Quran yang sudah dihafal lah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Saya rasa saya nak tutup lah kepada interaksi daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tak buka lah. Jadi kita rasa kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah berjaya menjawab soalan-soalan yang kita kemukakan, khususnya sekitar dengan pelajar-pelajar tahfiz dan macam mana pendidikan tasbih dijalankan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk besok tetamu kita ataupun Ustaz kita untuk besok adalah Ustaz Muhammad Hafiz bin Habil daripada Widayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ustaz ni adalah sebenarnya peguam syar'i. Dia merupakan khatib dekat masjid di Widayah Persekutuan dan juga imam, kadang-kadang jadi imam di masjid. Jadi sebab tu kita panggil Ustaz. Jadi dia akan bersama dengan kita besok insya-Allah untuk siri yang ke-46. Jadi untuk malam ni saya rasa setakat ni saja program kita. Sebagai penutup dia minta Ustaz Muhammad Akram bin Muhammad Sharif untuk membacakan doa untuk kami aminkan. Silakan apa dia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bisul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.